Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Surau Fathul Islam, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, ahli qaryah dan juga jemaah Surau Fathul Islam Seri Petaling, serta semua sahabat-sahabat yang berada secara live di Facebook page dan juga YouTube Umar Aziz. Pada malam ini saya telah diminta untuk membicarakan daripada pengajian sirah Nabawiyah daripada pembacaan kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyyur Rahman Al-Mubarakpuri. Sebelum kita mulakan lebih lanjut, apa kata kita mulakan kuliah maghrib kita dengan kita memperbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Nur Baiduri, Kamizah, Ana Sukaimi, Rohidah, kemudian Safia Sapian, Nuri Musa, Kati Khairuddin dan juga semua pada jemaah, sahabat-sahabat, hadirin hadirat semua. Kita bertemu dalam pertemuan kuliah maghrib ini, dan pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan tentang kisah peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar adalah peperangan yang berlaku mengikut penulis buku Syekh Safiyyur Rahman pada bulan yang pertama, bulan Muharram, tahun yang ke-7 Hijrah. Peperangan ini adalah peperangan yang berlaku di luar Madinah, bahkan di Khaybar, dan pada waktu itu menentang akan golongan Yahudi. Kata penulis buku, Ghazwah Khaybar, peperangan Khaybar. Lalu Khaybar adalah nama tempat. Bilakah ia berlaku? Berlaku di bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah. Berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah. Ianya berlaku sejurus selepas baginda Nabi SAW berjaya menandatangani perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy. Ketika mana orang Quraisy pada waktu itu mereka mengalah, dan mereka pada waktu itu sanggup untuk duduk berunding dan juga menandatangani perjanjian damai dengan Nabi SAW pada penghujung bulan pada penghujung tahun yang ke-6 Hijrah. Lalu kita kena faham rentetan peristiwa ini semua berlaku selepas semua golongan ini termasuk dalam tentera bersekutu tentera Ahzab. Pada tahun yang ke-5 Hijrah berlakunya peperangan Ahzab, peperangan tentera bersekutu, adanya Quraisy, adanya Yahudi dan juga adanya dalam rombongan tentera yang mengepung Madinah lebih daripada sebulan itu orang-orang Ghatfan. Lalu daripada tentera bersekutu, orang Quraisy dah mengalah. Dan orang Quraisy lah adalah antara kuasa besar yang ada daripada tentera bersekutu. Mereka berdamai pada penghujung tahun 6 Hijrah, dikenali sebagai Sulh Hudaibiyah ataupun Perjanjian Hudaibiyah.
Bila orang Quraisy dah tak menjadi ancaman, orang Quraisy pada waktu itu sanggup untuk menandatangan perjanjian damai pada penghujung tahun 6 Hijrah, maka terus pada awal tahun yang ke-7 Hijrah, bahkan pada bulan pertama, Nabi SAW menggerakkan bala tentera menuju ke Khaybar. Lalu bilakah ia berlaku? Lebih kurang sebulan ataupun sebulan lebih selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kata penulis buku, Khaybar adalah sebuah kota besar yang mempunyai banyak kubu dan juga kebun-kebun. Ianya adalah tempat yang sangat subur tanah dan dia ada banyak kubu. Kalaulah kita pernah pergi ke Khaybar, maka Khaybar ini dia ada banyak fort, banyak kubu. Dan kubunya tersusun elok. Pada zaman itu terletak di atas bukit dan dikelilingi pada waktu itu dengan benteng dan tembok. Sehingga kan bila ada musuh nak datang, maka pada waktu itu mereka boleh jauhkan musuh dengan panah, dengan tombak dan lain-lain. Lalu musuh susah pada waktu itu nak mengganggu mereka. Zaman kita Khaybar masih ada runtuhan-runtuhan dia. Kita cuba tengok jika masih ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ini adalah antara gambaran-gambaran yang boleh ditemui berkenaan tentang Khaybar. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ini adalah Khaybar pada zaman kita. Runtuhan dia masih ada. Kalau kita nampak kubu-kubu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi Khaybar, bagaimana terletak di atas bukit dan pada waktu itu dikelilingi dengan tembok-tembok, sukar untuk pada waktu itu tentera, bahkan tentera Islam sendiri untuk capai kepada puncak dia, Tetapi dengan kepimpinan Nabi SAW, umat Islam akhirnya berjaya menawan Khaybar. Saya sharekan lagi beberapa gambar yang lain berkenaan tentang Khaybar. Lalu ini antara gambar lain Khaybar. Kita nampak ianya adalah tanah yang subur, penuh kehijauan. Dan pada waktu itu ianya mempunyai banyak kubu, bukan satu kubu. Kalau kita belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, terlalu banyak kubu yang ada berkenaan tentang Khaybar. Okey. Kemudian ianya adalah tanah yang subur. Ianya tanah yang subur Khaybar. Ianya adalah tanah yang subur, banyak pohon kurma. Sebab itu ketika mana orang-orang Yahudi mereka datang daripada Syam dan mereka mencari tempat di mana datangnya Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab mereka menyebut antara tandanya adalah banyak pohon kurma pada tempat tersebut. Lalu daripada golongan Yahudi yang datang daripada Syam, maka ada sebahagian menyangka Khaybar adalah tempat Nabi akan berhijrah. Mereka menyangka Khaybar adalah tempat Nabi berhijrah. Namun, ada 3 kelompok Yahudi yang dia pada waktu itu kata bukan Khaybar, lalu dia teruskan perjalanan sampailah tiba di Madinah. Itulah orang-orang Yahudi, Banu Quraizah, Banu Nadir dan juga Banu Qainuqa. Banu Qainuqa. Okey. Ini adalah gambaran Khaybar. Satu tanah yang subur, mempunyai kubu yang kuat dan mereka mempunyai senjata yang banyak. Lalu kata penulis buku, Khaybar terletak di antara 60 ke 80 mil, 80 batu daripada Madinah ke arah utara. Ianya terletak di antara Madinah menuju ke Syam. Di antara Madinah menuju ke Syam, di situ ada Khaybar. Lebih kurang 60 ke 80 mil daripada Madinah. Khaybar merupakan perkampungan yang cukup berbahaya kerana didiami pada waktu itu oleh golongan Yahudi yang sangat memusuhi akan umat Islam. Maka mengapakah terjadinya peperangan Khaybar? Maka penulis ingin menarik perhatian kita. Kenapa Nabi gerakkan bala tentera ke Khaybar? Apakah sebabnya? Kata penulis buku, setelah baginda Nabi SAW tidak merasa lagi terancam dengan pihak Quraisy yang merupakan salah satu daripada 3 golongan yang telah menyerang Madinah tanpa henti dan kemuncaknya pada peperangan Ahzab dan juga peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah.
Maka pada tahun 5 Hijrah, penghujung tahun yang ke-5 Hijrah, datangnya tentera Ahzab ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai tentera bersekutu, dianggotai oleh Quraisy, orang-orang Yahudi Khaybar dan juga orang-orang Ghatfan. Lalu ketika mana orang Yahudi dah mula pada waktu itu memencilkan diri dengan menandatangan perjanjian Hudaibiyah, mereka janji tidak akan menyerang Madinah lagi. Mereka pada waktu itu mengaku kalah dan pada waktu itu sedia untuk berdamai. Maka kata penulis buku, maka pada waktu itu keamanan dan kemakmuran telah dapat dinikmati setelah berlakunya perjanjian dan genjatan senjata. Maka baginda merancang untuk mengadakan pertemuan dengan baki lagi 2 golongan yang masih lagi belum mahu berdamai, walhal mereka dah serang Madinah dan berusaha untuk bunuh Nabi dan umat Islam. Itulah dia orang-orang Yahudi Khaybar, dan juga yang kedua adalah orang-orang Arab Ghatfan ataupun mereka yang tinggal di Najd. Maka daripada orang-orang Yahudi Khaybar dan juga daripada orang Arab Ghatfan yang tinggal di Najd, yang lebih berbahaya adalah orang-orang Yahudi. Sebab mereka ni adalah mastermind untuk peperangan Ahzab, dan mereka tanpa henti masih lagi mengajak orang-orang Arab untuk membunuh Nabi. Walhal mereka dah tahu Quraisy pun pada waktu itu dah tak bersama dengan mereka. Maka Nabi SAW nampak orang Yahudi adalah ancaman pada waktu itu yang akan menggugatkan keamanan. Tanpa henti mereka akan bawa tentera menyerang Madinah. Maka pertempuran ini bertujuan, kata penulis buku, agar keamanan dan kedamaian dapat dipastikan secara menyeluruh dan keamanan dapat dilihat di setiap wilayah yang berada di bawah kepimpinan Nabi. Tujuan Nabi menggerakkan tentera ke Khaybar bukannya ke arah Ghatfan, sebab Nabi tahu orang-orang Arab Ghatfan ni mereka hanya pak turut. Mereka bukan macam Quraisy, mereka ni hanya pak turut. Yahudi ajak, pada waktu itu mereka ikut. Dan Yahudi ajak kenapa? Kalau kita baca dalam sirah, dalam peperangan Ahzab, orang Yahudi berjanji untuk bagi kepada mereka bekalan makanan Madinah, kerana Madinah subur kalaulah mereka berjaya membunuh Rasulullah. Sebab itu orang-orang Yahudi Ghatfan ni ikut. Bererti mereka tak ada permusuhan sangat pun dengan Nabi. Mereka hanya inginkan pada waktu itu harta, dan pada waktu itu bekalan makanan yang mewah daripada Madinah. Maka Nabi SAW pada waktu itu untuk memastikan keamanan, penting untuk pada waktu itu pergi ke Khaybar, sama ada berunding pada awal supaya mereka menandatangan perjanjian macam Quraisy, ataupun pada waktu itu bersedia untuk menerima serangan. Kata penulis buku, Khaybar merupakan pusat penentang dan markas provokasi sehingga boleh menimbulkan peperangan. Disebabkan itu Khaybar menjadi perhatian utama umat Islam. Dengan keadaan Khaybar yang penuh dengan benteng, yang penuh dengan senjata, yang penuh dengan kekuatan. Dan jangan pula kita lupa bagaimana orang-orang Yahudi Khaybar, mereka lah mastermind sehingga terjadinya peperangan Ahzab dan juga peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Maka umat Islam tahu orang Yahudi Khaybar, mereka bukanlah ancaman biasa. Mereka bukanlah pada waktu itu musuh biasa. Mereka adalah orang yang tak akan berhenti menyerang Nabi dan juga umat Islam di Madinah. Kata penulis buku, di samping itu juga, setelah orang-orang Yahudi Khaybar dengar orang Quraisy dah melakukan genjatan senjata, lagi rancak orang-orang Yahudi Khaybar telah memujuk dan pada waktu itu menggalakkan orang-orang Arab yang lain untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat ketika mana balik daripada perjanjian Hudaibiyah pada penghujung tahun yang ke-6 Hijrah. Kata Imam Ibn Ishaq dalam sirahnya, Imam Ibn Ishaq berkata, baliknya Nabi daripada Hudaibiyah pada penghujung tahun yang ke-6 Hijrah
Maka Nabi SAW telah berada di Madinah sepanjang bulan Zulhijjah, ketika mana masuknya bulan Muharram, tahun yang baru, tahun yang ke-7 Hijrah. Maka Nabi SAW pada waktu itu mengumpulkan para sahabat dan mengajak mereka untuk menuju ke Khaybar. Para ulama tafsir menyebut peperangan Khaybar dan kemenangan Khaybar ini adalah janji yang Allah telah berikan ketika mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-20. Firman Allah, wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khuzunaha. Dan Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang melimpah ruah yang kamu akan ambil. Maka ini berlaku bila? Ayat ini turun, kata para ulama tafsir, ketika mana perjanjian Hudaibiyah. Umat Islam nak buat umrah, tetapi pada waktu itu tak dibenarkan. Dah sampai sangat dekat dengan Baitullah Mekah. Maka turunnya ayat ini di mana Allah menjanjikan untuk umat Islam kemenangan yang besar dan juga harta rampasan perang yang banyak. Kata para ulama tafsir, janji ini berlaku pada perjanjian Hudaibiyah, dan harta rampasan yang dimaksudkan adalah harta rampasan perang Khaybar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita berada dalam kuliah Maghrib, anjuran surah Fathul Islam, Seri Petaling. Lalu kita dah faham bilakah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kita dah faham latar belakang kenapa sangat penting peperangan Khaybar ini, kerana pada waktu itu nak menutup, memadamkan ancaman demi ancaman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Khaybar bermula semenjak mereka telah diusir keluar daripada Madinah, ketika mana mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW di Madinah lagi. Kemudian kita juga belajar berkenaan tentang keberangkatan Nabi ke Khaybar adalah pada awal bulan Muharram, tahun yang ke-7 Hijrah. Seterusnya, penulis buku membawakan tajuk, berapakah jumlah tentera Islam dalam peperangan Khaybar? Berapakah jumlah? Maka kata penulis buku, pada peperangan Khaybar, orang-orang munafik tak ikut bersama. Orang-orang munafik tidak ikut bersama. Maka kata penulis buku, orang-orang munafik dan orang-orang yang iman mereka lemah pada waktu itu tidak turut bersama Rasulullah dalam peperangan Khaybar. Maka ketika mana Nabi SAW berangkat ke Khaybar, maka Nabi SAW umumkan bahawa tak boleh ikut dalam peperangan Khaybar kecuali mestilah orang sama yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Lalu berapakah jumlah orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah? Antara 1,300 ke 1,500. Sebab itu kebanyakan ulama sirah mengambil nombor pertengahan, iaitu lebih kurang 1,400. Maka berangkatlah 1,400 orang pasukan. Persoalannya, siapakah yang Nabi lantik sebagai timbalan Nabi, sebagai pengganti Nabi untuk urusan solat dan juga untuk urusan keselamatan dan hal ehwal Madinah? Maka kita belajar Nabi setiap kali Nabi tinggalkan Madinah, Nabi lantik deputi yang berbeza, timbalan yang berbeza. Maka dalam peperangan Khaybar ini, kata penulis buku, Nabi SAW membawa 1,400 orang tentera, dan Nabi memerintahkan seorang sahabat yang bernama Siba' bin Urfutah. Siba', ejaan dia sin berbaris bawah, ba berbaris atas berserta alif dan juga ain. Siba' bin Urfutah. Ain berbaris depan, ra mati, fa berbaris depan, ta berbaris atas dan juga ta marbutah ataupun ta yang berubah menjadi ha ketika waqaf. Lalu Nabi lantik Siba' bin Urfutah untuk menjadi imam dan menguruskan Madinah. Ada pendapat yang lain mengatakan pada waktu itu bukannya Siba', tetapi yang dilantik oleh Nabi adalah Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Namun majoriti para ulama menyebut deputi Nabi, timbalan Nabi, orang yang Nabi lantik untuk menguruskan Madinah adalah Siba' bin Urfutah radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan pada waktu inilah ketika mana Nabi dah berangkat, maka datangnya Abu Hurairah. Lalu, kalaulah ada yang bertanya, Abu Hurairah sempat duduk dengan Nabi berapa lama? Kita boleh kira sendiri. Kerana waktu Nabi berangkat ke Khaybar, waktu itu Abu Hurairah baru berhijrah ke Madinah. Abu Hurairah dah masuk Islam lama. Beliau masuk Islam daripada waktu Nabi kat Mekah lagi. Beliau masuk Islam daripada waktu Nabi kat Mekah lagi. Tetapi ketika mana dia nak berhijrah, nak duduk dengan Nabi kat Mekah, Nabi tak izinkan. Nabi suruh dia balik ke kampung dia, di tempat terletaknya kabilah Daus. Dan pada waktu itu Nabi sebut, ketika mana kamu dengar Islam dah mula kuat, maka barulah datang. Maka dia datang pada tahun yang ke-7 Hijrah, ketika mana Nabi berangkat meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar. Lalu berapa lama Abu Hurairah sempat duduk dengan Nabi? Tahun ke-7 Hijrah, 8, 9, 10, dan juga Nabi wafat pada bulan yang ke-3 tahun yang ke-11 Hijrah. Bererti dia sempat duduk dengan Nabi lebih kurang 4 tahun 2 bulan. Tak lama. Tapi dalam masa 4 tahun 2 bulan kita boleh nampak betapa bersemangatnya Abu Hurairah. Lalu banyak hadis dan riwayat yang beliau dapat riwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil pengajaran dan manfaat. Banyak. Padahal dia duduk dengan Nabi hanya 4 tahun 1 ataupun 4 tahun 2 bulan sahaja. Kata penulis buku, ketika mana Nabi dah berangkat menuju ke Khaybar, maka datanglah pada waktu itu Abu Hurairah ke Madinah. Ketika mana waktu solat subuh, maka Abu Hurairah telah berjumpa dengan wakil Nabi, iaitu Sibak bin Urfutah, dan dia bertanya, di manakah baginda Rasulullah? Maka Sibak bin Urfutah maklumkan kepada Abu Hurairah yang mana baginda Rasulullah dah berangkat menuju ke Khaybar. Maka pada waktu itu Sibak bin Urfutah telah membekalkan Abu Hurairah dengan tunggangan, dan juga pada waktu itu telah bekalkan dengan bekalan-bekalan. Maka Abu Hurairah dia kejar Nabi, dia menyusul Nabi, dan dia sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sebelum berlakunya peperangan Khaybar. Ini kisah berkenaan tentang datangnya Abu Hurairah ke Madinah. Dan berapa banyak yang kita boleh belajar tempoh 4 tahun, berapa banyak Abu Hurairah boleh meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap dia duduk dengan Nabi. Sekejap dia, tapi berapa banyak dia boleh hafal kerana dia sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berjaya ikut Nabi dalam peperangan Khaybar. Lalu kalaulah ada orang bertanya, kenapa nama Abu Hurairah tak ada dalam senarai peperangan Badar? Kenapa tak ada dalam senarai peperangan Uhud? Apatah lagi ketika mana peperangan Khaybar dan juga pada janjian Hudaibiyah? Ini kerana dia hanya datang berhijrah ke Madinah selepas daripada ketika Nabi bergerak menuju ke Khaybar. Itu adalah sebabnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian, kata penulis buku, pertemuan orang-orang munafik dengan orang Yahudi. Orang munafik bertemu dengan orang Yahudi. Kata penulis buku, kita kenal orang munafik adalah ancaman yang banyak mengganggu Nabi SAW. Dan pada waktu itu banyak kejahatan yang mereka buat untuk menjatuhkan Nabi SAW. Maka ketika mana Khaybar pun, orang munafik pada waktu itu berjanji dengan orang Yahudi. Apakah yang mereka janji? Maka kata penulis buku, pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul telah mengirim utusan kepada orang Yahudi Khaybar dan mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah menjadikan kamu sasarannya dan telah mengarahkan tenteranya menuju kepada kamu. Ambillah sikap waspada, tetapi kamu tak perlu takut kerana Muhammad punya tentera tak ramai, hanya 1,400. Orang Yahudi punya bilangan tentera lebih ramai. Lalu jangan kamu takut, Muhammad punya tentera tak ramai, dan pada waktu itu senjata mereka pun tak banyak, dan kamu mempunyai senjata yang banyak. Lalu di sini kita nampak bagaimana orang munafik yang menzahirkan dirinya Islam,
tetapi mempunyai hubungan dengan musuh-musuh Islam, bahkan membocorkan tentang perjalanan dan pergerakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Khaybar. Dan di sinilah kita nampak bagaimana pada setiap zaman sentiasa ada orang munafik yang zahirnya pada waktu itu mengatakan Islam, tetapi hakikatnya batin dia adalah teman kepada musuh-musuh Islam. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat munafik dan juga jauhkan kehidupan kita daripada adanya teman dan sahabat seperti golongan munafik ini. Maka ini mereka punya peranan. Maka pada waktu itu orang munafik maklumkan siap-siap yang Nabi sedang menuju ke Khaybar. Kata penulis buku, setelah penduduk Khaybar mengetahui perkara itu, maka mereka pun mengutuskan Kinanah bin Abi Huqaiq dan Hauzah bin Qais. Kinanah bin Abi Huqaiq ini adalah suami kepada Safiyah binti Huyai, yang mana kita akan baca kemudian. Suami kepada Safiyah binti Huyai, tapi dia tak pernah sentuh Safiyah binti Huyai. Yang kemudiannya bila mati Kinanah ini, maka Safiyah dikahwini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin. Maka bila orang Yahudi dengar yang Nabi dalam perjalanan meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar akibat dibocorkan oleh orang-orang munafik, maka mereka hantar 2 orang utusan, Kinanah dan juga Hauzah, untuk menuju ke kabilah Ghatfan yang berada di Najd, dan minta orang-orang Arab Ghatfan pada waktu itu untuk datang ke Khaybar bantu mereka. Lalu orang Ghatfan ni jumlah tentera dia pun ramai, antara 3 ke 4 ribu orang. Ketika mana peperangan Ahzab, jumlah tentera Quraisy lebih kurang 4 ribu, jumlah tentera Ghatfan lebih kurang 3 ribu lebih, dan baki barulah orang Yahudi. Lalu tentera mereka ramai. Mereka adalah kabilah padang pasir yang kuat. Nabi banyak kali pada waktu itu hantar tentera ke kawasan mereka, tetapi mereka ni sebab orang Badui, dia tak ada kampung, dia tak ada kota, dia tak ada bandar, dia hanya ada kemah. Tentera Islam banyak kali tak berjaya untuk pada waktu itu menangkap mereka ataupun berjaya untuk memerangi mereka. Lalu orang Yahudi hantar 2 orang wakil, Hauzah bin Qais dan juga Kinanah, untuk menuju ke Khaybar supaya minta tolong agar bantu mereka. Dan pada waktu itu orang-orang Ghatfan bersedia. Okey, maka mereka pun bersedia. Tetapi Nabi lagi cerdik. Jom kita tengok apa yang Nabi SAW buat. Lalu sekarang tentera Nabi dah lah sedikit, hanya 1,400. Bayangkan ketika mana peperangan Ahzab tentera Nabi 3,000. Pada waktu itu pun Nabi menggunakan strategi bertahan. Tapi sekarang ni tentera Nabi hanya 1,400. Kemudian orang-orang Yahudi minta tolong pula bantuan orang-orang Ghatfan. Maka itu adalah cabaran. Maka Nabi berpandangan perlunya jadikan orang-orang Ghatfan ni tak sampai ke Khaybar. Maka apa yang patut Nabi SAW buat? Maka kata penulis buku, jalan menuju ke Khaybar. Okey, bila Nabi SAW dapat tahu yang orang-orang Ghatfan bersedia dan bergerak menuju ke Khaybar pada waktu itu untuk membantu orang Yahudi, maka Nabi SAW ubah taktik. Apa yang Nabi SAW buat pada waktu itu? Maka Nabi SAW tukar jalan. Sepatutnya jalan menuju ke Khaybar adalah jalan ke atas, jalan ke utara. Sementara orang-orang Najd terletak di bahagian lain. Maka Nabi SAW ambil jalan menuju ke Khaybar seolah-olah nak menuju ke Ghatfan. Seolah-olah nak menyerang Ghatfan. Padahal Khaybar di sini. Tapi Nabi daripada Madinah, Nabi bergerak laju menuju ke kabilah Ghatfan. Antara taktik yang sama bagaimana Salahuddin buat ketika mana nak pancing tentera bersalib agar tinggalkan Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu Salahuddin dia lencongkan tenteranya ke arah tempat lain. Ini adalah taktikal Nabi SAW. Maka ketika mana orang-orang Ghatfan dengar yang mana Nabi SAW nak serang kampung mereka, maka mereka kata, buat apa kami nak tolong Yahudi? Kampung kami yang kena serang.
Maka dalam separuh perjalanan, orang-orang Ghatfan pada waktu itu patah balik ke kampung mereka. Hebatnya taktikal Nabi SAW. Maka pada waktu itu tentera Islam bergerak. Penulis buku sebut, dalam perjalanan menuju ke Khaybar, Nabi melalui Gunung Isr, kemudian Sahba, kemudian Nabi berhenti di sebuah lembah yang bernama Raji'. Di antara Raji' dengan Ghatfan, pada waktu itu hanya berbaki perjalanan sehari semalam. Lalu Nabi SAW dah semakin dekat dengan Ghatfan. Hanya baki perjalanan sehari semalam. Bila orang Ghatfan dengar yang Nabi SAW dah sangat dekat dengan kampung mereka, padahal Nabi punya tujuan bukan Ghatfan, dan pada waktu itu susah nak berperang dengan orang Ghatfan, sebab mereka ni adalah orang Arab Badui, padang pasir yang tinggal kat kemah. Tentera Islam datang, mereka kemas-kemas kemah, lari dekat gunung. Susah nak tangkap. Dan mereka adalah orang yang mana pada waktu itu tak duduk di satu tempat. Maka kata penulis buku, ketika mana orang-orang Ghatfan dengar, maka mereka merasakan yang umat Islam ingin menyerang keluarga dan harta mereka. Lalu mereka cepat-cepat berpatah balik untuk pulang, dan mereka membiarkan orang Yahudi untuk berurusan dengan Nabi SAW. Mereka tak nak bantu orang Yahudi. Ini cerdiknya Nabi SAW. Maka bila orang Ghatfan dah selesai, sekarang ni orang Yahudi tak ada bantuan, maka Nabi SAW inginkan supaya orang Yahudi kalau kalah dalam peperangan, mereka tak lari ke Syam, sebab Syam itu adalah tempat asal mereka, dan kedudukan geografinya adalah Madinah di bawah, Madinah ke arah selatan, sementara Syam di arah utara. Antara Syam dan Madinah adalah Khaybar. Maka Nabi SAW nak tentera Islam daripada Ghatfan pada waktu itu pergi menuju ke Syam ke atas, kemudian baru turun balik ke arah Khaybar, supaya kalaulah orang Yahudi kalah, mereka tak boleh lari ke Syam. Maka pada waktu itu Nabi SAW memanggil dua orang penunjuk jalan yang ada dalam tentera Islam. Salah seorang daripada mereka bernama Husail. Maka pada waktu itu Nabi SAW meminta mereka untuk menunjukkan jalan menuju ke Khaybar bukan daripada arah selatan, bukan daripada jalan biasa, tetapi Nabi nak masuk ke Khaybar daripada arah atas, daripada arah utara. Maksudnya pergi ke arah utara dulu, baru turun balik ke bawah dan pergi ke Khaybar. Maka pada waktu itu kenapa tujuan dia? Kata penulis buku, mereka supaya tentera Islam dapat menghalang Yahudi daripada melarikan diri menuju ke Syam. Begitu juga supaya orang Yahudi tak boleh ke mana-mana. Ini kita nampak bagaimana hebatnya perancangan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berjaya menghalang orang Ghatfan pada waktu itu membantu Yahudi dengan hanya satu perjalanan. Padahal Nabi tak serang pun. Dan bagaimana Nabi fikir panjang supaya dapat masuk Khaybar bukan seperti biasa daripada arah selatan, tetapi dapat masuk daripada arah utara supaya orang Yahudi tak ada tempat nak melarikan diri ketika mana kalah. Maka pada waktu itu penunjuk jalan berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan menunjukkan jalan kepadamu, wahai Rasulullah." Maka bergeraklah tentera Islam menuju ke Khaybar daripada arah utara, daripada arah Syam, bukan daripada arah Madinah. Sehingga kan tentera Islam pada waktu itu tiba di satu sempang yang ada banyak jalan menuju ke Khaybar. Ada banyak jalan. Maka pada waktu itu penunjuk jalan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah jalan-jalan yang dapat menjadikan kita sampai ke tempat yang ingin dituju Khaybar." Maka pada waktu itu Nabi bertanya, "Apa nama jalan ni? Ada banyak sempang." Maka penunjuk jalan pun beritahu, "Wahai Rasulullah, ini nama dia, ini nama dia." Antara salah satu sempang nama dia Huzn. Huzn maksudnya adalah kesedihan. Maka Nabi tak nak lalu sempang itu. Kemudian ada yang mana namanya adalah Syaz, makna yang tak elok, pun Nabi tak nak ambil sempang tu. Kemudian ada yang kata namanya adalah Hatib. Nabi pun tak nak ambil sempang tadi. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada sempang yang terakhir. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada penunjuk jalan, "Apakah nama jalan ini?"
Maka penunjuk jalan tu pun berkata, nama jalan ini adalah Marhab. Apakah maksud Marhab? Maksudnya adalah selamat datang. Marhaba, marhaba. Maka bila Umar bin Khattab dan Nabi dengar yang nama simpang itu adalah Marhab, maka pada waktu itu Nabi memilih jalan ini. Maka Nabi mengambil tafaul daripada makna jalan supaya menggambarkan kemenangan. Maka inilah yang berlaku dalam perjalanan Nabi SAW menuju ke Khaybar. Alhamdulillah, kita dah tiba pada waktu azan. Mudah-mudahan pertemuan antara maghrib dan isyak ini bermanfaat. Kebanyakan masjid dan surau dah mula dibuka di Selangor. Maka moga-moga kita dapat menunaikan solat fardu berjemaah di masjid dan juga surau kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada pihak surau Fathul Islam. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Moga-moga Allah permudahkan segalanya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.